Lepas tu final ni macam ni yang video yang saya bagi tu macam lengkap dah kot video-video saya. Dan tak lengkap ke? So, semua lengkap kan? Ada tak masalah nak faham? Ada tak rasa macam susah ke apa ke? Susah nak faham, yang rasa macam nak tanya. Ada tak? Kalau tak ada nak tanya dia, ada dua perkara. Satu terlalu faham, satu lagi tak faham sampai tak tahu nak tanya apa. Tu benda yang saya risaulah. Yang terlalu faham tu alhamdulillah. Kan? Khairul Hakim boleh ni ke? Boleh komen sikit pasal apa persediaan? Tak apa-apalah berkenaan dengan topik tu. Yang you rasa macam susah. Macam Betul video tak final kita yang masuk final? Siapa Adilah komen? Boleh faham doktor, tapi kalau ada yang tak faham boleh repeat video. Ya, saya faham yang benda tu sepatutnya boleh faham. Tapi masalahnya dia tak jadi macam tu Adilah. Dia kena ada pelajar, dia tak boleh apa orang kata, dia tak reti nak bergerak sendiri. So nak kena tanya juga dan ada discussion. Kalau semua orang boleh faham dan senanglah kerja saya kan. Tapi kita ada pelbagai background. Okay, siapa tadi saya tanya? Khairul. ya doktor. Siapa cerita? Kerjaan macam mana? Boleh dengar doktor? Boleh saya benar dengar? Bagi saya faham ke cuma boleh doktor explain pasal yang inverse power method tu balik tak? Inverse power method. Kenapa inverse power method? Sebab yang part yang reduce tu, yang ada reduce Saya tengok yang dulu. Kenapa dengan inverse power method? saya nak tahu mana dekat, saya tahu dekat notes tu yang calculation macam mana cakap, calculation tu ada x1 dengan x1 dengan y1. Boleh tak you share? Ah, Apa yang share screen you? Mana yang problem? You cakap macam ni I tak nak ni. okey jap doktor, saya buka balik. Okay. Sebenarnya tak susah lah kalau faham sebenarnya tak susah. Just nak cari macam similarity matrix, benda-benda macam tu lah. Inverse, inverse apa, itu kan method apa, inverse power method apa kan, ada method kan. So you kena tahulah either one of it. Kalau chapter apa, chapter apa tu chapter 6 kan, chapter 6 tu kan dia ada shift inverse, shift power method kan, shift apa lagi, inverse power method kan. So you kena tahu setiap method tu untuk apa. Dia either one of it, dia guna dua daripada method tu adalah guna untuk cari smallest eigenvalues, adalah untuk mencari largest eigenvalues kan. So you kena tengoklah yang mana satu. So apa fungsi, kenapa you nak kena cari largest eigenvalues dengan smallest eigenvalues ni. Kalau macam you guna characteristic method, dia akan dapat the whole set of the eigenvalues. Kalau yang method-method ni you cuma dapat satu eigenvalue saja dengan dia punya eigenvector.
punya corresponding eigenvector lah. Bila you ada eigenvalues, you ada corresponding eigenvector you. So you dapat satu nombor sahaja. Tapi nombor yang largest eigenvalues ni telah memberikan gambaran bahawa satu-satu metod tu akan boleh digunakan ataupun tidak. Metod yang saya maksudkan adalah metod iteration method. Sebab iteration method akan sekiranya semua eigenvalues dia berada dalam unit circle kan. So kalau dia punya largest eigenvalues tu dah berada di luar unit circle, maka dia tak boleh nak guna method iteration. Kita terpaksa guna direct methods lah kalau nak guna iteration method. Okay. Untuk eigenvalues yang lagi besar daripada satu. Kalau dia punya largest eigenvalues tu lebih besar daripada satu. Okay. Haji dah faham tak apa yang saya cerita ni? Ni bebas saja. Haji dah? Faham tak apa yang saya cuba cakap ni? Pasal largest eigenvalues semua ni. Sikit-sikit. Saya kena tengok video lagi. Kalau lah ada eigenvalues tu yang terkeluar daripada unit circle tu maksudnya absolute value dia adalah sama dengan 1 lah. Dia akan ada macam circle macam ni kan, kalau ada 2 dimensi tu, dia ada dalam bentuk circle tu, dia punya radius bagi circle tu ialah 1. Kalaulah semua eigenvalues dia berada dalam circle tersebut, tak ada masalah untuk you guna. Kalau dia ada yang terkeluar, maka you tak boleh guna iteration method. Jadi untuk tahu dia terkeluar ataupun tidak, bukankah you cuma perlu cari largest eigenvalues, betul tak? Bila largest eigenvalues, maka you boleh tahulah whether dia keluar daripada unit circle ataupun tidak. So you tak perlu nak apply characteristic method lah. Kalau you guna characteristic method, effort dia bagi banyak. Effort dalam calculation pun banyak. Tapi you akan dapat the whole set of the eigenvalues. The whole set of the eigenvalues tu semua tu tak berguna pun untuk you cari, untuk you tahu. Semuanya you kena tahu largest sahaja, either keluar ataupun tidak daripada unit circle. Itu maksud saya. Faham tak? So, karakteristik method yang biasa you guna tu, obvious lah. Dia leceh, satu lagi, you tak perlu pun ke semua data yang you dapat. You cuma nak largest sahaja sebenarnya. Okay? So that's why you perlu method-method yang 4 ni. 4 method ni, yang power method ni. Tadi apa, siapa tadi Hakim you nak share? Hakim? Okay, Hakim. Boleh nampak ke Doktor? Nampak? Ni yang dekat nak cari AX1 ni. Tu dia yang reduce ni saya faham. Lepas tu yang X1 dengan Y1 ambil dari mana Doktor? Sebab dia 0, 1. Mana? Ni ulang balik soalan. Yang ni, yang dia punya conclusion belakang ni. So X1 equal to matrix 0, 1 and Y1 equal to matrix 0, 1 juga. Yang ni ambil dari mana Doktor? 0, 1. Saya nak besarkan benda ni sebab saya punya skrin ni dia jadi kecil. You bagi kat I page berapa tu Sebab saya tak nampak sangat yang saya punya skrin ni kecil. Page 7. Mana? Yang page first untuk inverse power method.
Okay. Tak ya. Use soalan dia, example 1. Use inverse power method to compute the smaller eigenvalue and its corresponding eigenvector. Satu sajalah yang dia akan bagi kan. Kalau guna method ni satu saja. Bukannya macam the whole set of the eigenvalues dengan the whole set of the eigenvector. Bukan. Okay, kalau characteristic method, you akan dapat the whole set of the eigenvalues dengan the whole set of the eigenvector. So kita, kalau method ni cuma dapat satu nombor saja. Satu eigenvalue dan satu eigenvector. Okay. We start with y naught equal to x naught equal to 1, 0. So 1, 0, x naught and y naught ni, ni rasanya iteration yang dia start lah. Apa? Kata? This one is starting point lah. You boleh pilih je. Nak pilih satu-satu pun boleh. 1, 0 pun boleh. Okay. Xk equal to yk negative 1, we use row reduction. Okay, so dalam case ni dia guna row reduction. So kalau row reduction, so dia akan guna balik yang chapter 1 ke chapter 2 yang you belajar tu. Ingat tak? Ingat kan? Row yang LU decomposition dengan ERO kan, yang ERO tu. ERO tu kita ada belajar kan dalam matrix, matematika kita ada buat kan. ERO punya proses. Betul tak Hakim? Betul. Okay, so dia akan guna yang tu lah. Okay, AX1 equal to Y naught. Okay, so sekarang ni AX1 is equal to Y naught. So Y naught, so X1, dia nak cari X1 lah apa. Kan? Dalam kes ni nak cari X1 tu apa. Sebab tu dia start dengan row reduction yang first ni. Yang first, yang satu-satu matrix. You dah pergi ke mana? Okay, 1-1, 2-0 ni yang depan ni kan. Yang sebelah Y naught tu kan, Hakim. Yang tu adalah you punya A, betul tak? Betul. Yang sebelah 1-0 tu, 1-0 tu adalah Y naught. Boleh? Yang Itu boleh. sebelah kanan tu Y naught. Okay, so sekarang ni apabila you reduce, you akan dapat X1 lah. Okay? Boleh? Boleh tak? So, X1 is equal to 0, 1 tu mestilah daripada matrix yang you reduce. So, sekarang ni matrix yang you reduce, you dapat 1, 1, 0, negative 2, 1, negative 2. So, sekarang ni kalau you tengok, you punya matrix ni adalah, kata kalau yang ni A plus B, ni kan, ni guna ni, back substitution, Hakim. Bila you guna back substitution, you dapat apa ni? You akan dapat X1 is equal to 0, 1 lah. Back substitution, Hakim. Okay, betul. Faham Faham? Okay. Faham tak? Ada masalah tak bila saya sebut perkataan back substitution? Tak boleh nak relate kah? Yang X101 ni. X101 ni daripada matrix yang lepas yang you reduce ni. Lepas you guna ERO. You akan dapat X1 you adalah 01. Boleh Hakim? You buat back substitution. You tengok dapat tak 01? Nampak macam dapat. Kan? Kalau saya tengok kat sini macam ya kan? Tapi cuba you tengok. Dapat tak? You kena guna back substitution lah. Okay, baik betul. Fikah faham tak apa yang saya cakap dengan Hakim ni?
Apika, Ya doktor. you faham ke apa yang kami Faham. Back faham substitution. Ha. back substitution daripada ERO tadi. Okay? Ya. Okay, and then apa lagi Hakim? Lepas tu Y1 ni dia just ambil daripada X1 lah Dia akan ganti balik. Dia ganti daripada X1. Betul ke dia ganti sekejap ya? Hentak je. Kenapa X2 dia tak ganti? Betul lah dia ganti. Betul lah dia ganti X1 ni, Y1 ni dia guna ni. Dia ada formula dia tak? Dia ada formula dia kot Dia punya okay. Y1 akan jadi 1/mk bahagi dengan xk. Okay? Betul tak? I think yes. So yang ni nampak macam Y1 you sama dengan X1 is because dua-dua tu apa orang kata dia punya ni satu lah. Dia dah satu dah. Dia punya elemen tu satu yang paling tinggi. So kalau yang X2 tu, X2 0.5 negatif 0.5 you kena jadikan dia satu lah You kena jadikan dia satu maksimum. Maksimum dia satu ataupun negatif satu. Guna formula tu lah yang MK tadi, yang bahagi dengan MK. Dia tulis kat sini kan. X1 is equal to Y1. YK is equal to page 8 yang first statement tu yang dalam jadual. Y1 is equal to 1/mk 1/m1 lah. 1/m1 darab dengan X1. Jadi yang ni akan jadi 1 dengan negatif 1 lah. Kalau yang X2 negatif 0.5 dengan 1.5 bila you bahagi dengan MK you akan dapat ni lah 1 dengan negatif 0.33. MK you adalah macam ni you nak kira MK. MK adalah absolute value lah Absolute value yang paling besar kan. Tapi dia boleh consider negatif ke positif This one M ni ada tak positif? Rasa dalam video saya orang ni dia saya cakap positif ke negatif? Macam negatif tak? Ada boleh jadi negatif juga kan? MK ni. Boleh doktor. Boleh kan? Tapi yang penting dia satu lah Dia satu. Akan jadi satu. Okay? Boleh Maksimum. Y2 tu daripada X2. Tapi dia kena guna formula ni. Bukannya straight away X1 tu sama dengan Y1 tu sama Y2 tu sama dengan X2. Bukan, dia kena ada guna formula tu. Dia kena bahagi dengan MK. Okay? Boleh Ada lagi tak? Rayana? Hakim ada lagi tak? Alang-alang. Tanya apa lagi? Yang you dah study. Similarity matrix. Boleh tak? Boleh tak similarity matrix Hakim? Macam ni you nak dapat similar matrix?
Saya semua tak belajar lagi. Yang P inverse AP tu kan doktor? P inverse AP, AP. ya. Yang tu. Ya. Itu Yang tu nanti saya baca. faham. You faham? Saya faham. Siapa kakak ni yang saya tak. Saya Syazah. Okey, Syazah. Dalam similarity matrix, apa yang you rasa akan keluar? Apa yang saya rasakan keluar? You ada soalan spot tak? Tak. Saya tengok yang exercise doktor tu je lah. Exercise doktor tu simple. Dia just suruh cari apa? Matrix yang similar yang mempunyai eigenvalue yang sama. Ya. Ah. Selain daripada dalam calculation tu, you kena note bahawa masa final nanti ada kemungkinan yang you takkan dapat macam bila you calculate tu, you tak dapat betul-betul diagonal matrix. Kan ada kan diagonalized theorems ni kan? A is diagonalizable tu kan. Bila calculation standardnya you akan yang tepi tu kan dia diagonal kan. Yang sebelah yang atas dengan yang bawah tu yang apa orang kata yang selain daripada diagonal tu ada kemungkinan yang you akan dapat perpuluhan. So dalam final make sure you boleh genapkan terus lah. You genapkan terus kepada kosong lah. So you anggap benda ni apa orang kata diagonal matrix terus. Sebab bila you tahu bahawa dia menepati diagonalizable, you anggap dia terus kosong. Saya takut nanti bila calculation dalam calculation nanti you keluar perkataan 0 point something semua tu you tak anggap sebagai diagonal matrix. Padahalnya benda tu diagonal. So, bila saya minta untuk cari A, let's say matrix A to the power of 30 misalnya, kan? A to the power of something yang big, sepatutnya it's just involve diagonal matrix, betul tak? Betul. Faham tak? Faham. Tapi disebabkan oleh calculation yang atas you, mungkin melibatkan Gram-Smith ke apa, dan daripada calculation Gram-Smith you tu, you tak dapat kosong-kosong yang tepat untuk you punya selain diagonal. So untuk case macam tu dalam final, make sure you just mention yang diagonal part tu kita assume as zero lah because it satisfied diagonalizable theorems. Macam tu. Faham? Faham doktor. Kira kalau dapat perpuluhan 0 point something tu kita terus kosong terus. Macam genapkan dia terus. Okey. Genapkan dia sebagai diagonal matrix untuk apabila soalan seterusnya tu dia akan cari dia akan minta you cari A to the power of something, let's say to the power of 30. So kalau you jenuh lah nak kira kalau you tak anggap dia diagonal, faham tak? Padahal daripada atas you dah tahu yang dia should be diagonalizable. Okay? Okey doktor, saya faham. Terima kasih doktor. Okay. Yang lain faham ke apa yang saya tengah bercakap dengan Syazah ni? Faham doktor. Faham. Sebab saya rasa biasa saja tak faham dalam kelas. Ini adalah satu benda yang normal. Janganlah rasa macam saya tak pernah faham. Kawan you faham but then you tak faham. Sebab saya pun biasa tak faham dalam kelas. Masa saya sekolah dulu, saya selalu tak faham. Apa benda lah kawan saya tengah on air dengan cikgu kan. Tapi kita kena baca balik lah. Sebab setengah orang, tak semua orang adalah orang yang orang kata orang yang senang tangkap macam saya tak senang tangkap. Especially saya orang yang orang kata visual. Maksudnya saya depends on buku banyak. Kena tengok benda tu betul-betul, saya kena baca benda tu. Saya tak boleh dengar melalui percakapan saja. Kan? Ada orang dia kinesthetic, ada orang dia auditory, dia boleh je bercakap pasal benda ni, dia boleh je tangkap kalau orang tu bercakap. Saya tak boleh, saya memang blur. Tapi nasib baik kalau auditory sekarang tak ada problem, boleh just rewind balik video kan.
saya dulu susah lah kan nak rewind macam mana sebab semua offline kan, kira macam face to face kan. Kalau macam kita ni just rewind balik lah, video pun ada kan. So cuma yang saya nak remind tu kalau yang chapter yang similarity matrix dengan diagonalization tu, make sure assume dia terus sebagai diagonal matrix lah. Janganlah macam takut sangat tengok banyak sangat perpuluhan semua tu, and then still assume bahawa yang dia adalah bukannya matrix diagonal matrix, padahal you tahu yang dia sepatutnya satisfied matrix yang diagonal. In fact, you cari before that pun guna Gram-Smith kan? Gram-Smith you guna untuk apa? Ingat lagi tak? Untuk orthogonalization tu ke? Saya ingat yang perkataan orthogonal tu. Okay. So, you still kena gunalah. Adalah kemungkinan guna juga kan? So baca balik lah benda yang walaupun you rasa macam chapter 4 dengan chapter 6 tak ajar benda tu, but then kalau dia relate macam similarity matrix, you still ada deal juga dengan yang melibatkan Gram-Smith tu, dan you kena baca. Boleh? Boleh Doktor, boleh. Okay. And then apa lagi? Satu lagi isu. Saya tak faham kenapa ramai sangat yang test yang takut dengan programming. Bukanlah takut, badan saya rasa macam ramainya tak faham Jacobi dengan, padahal saya dah dah buat kan. Saya dah buat kan Jacobi punya code tu kan. Jacobi dengan Gauss Seidel punya code tu kan. Kenapa you all ada yang guna code lain lah kan? Mana? Ada kan yang pilih kod lagi satu lah. Saya tak faham. Doktor bagi kod Jacobi, yang Gauss Seidel Doktor suruh buat sendiri. Tapi senang je kan nak buat. Tetap senang. Bagi saya senang je. Kan senang je. Sebenarnya dia tak susah. But then saya rasa dalam video tak ada ke Gauss Seidel? Tak ada Doktor, tak ada tunjuk. Tak ada lah? Tak ada. Dia tukar tu je kan? Dia Tukar formula je. Sikit saja kalau tu pun. Janganlah expect semua spoon feed. Takkanlah you expect you nak belajar, you nak tukar matrix saja. Kan? Tu melampau sangat dah Syazah. Kan? Ya Doktor. Kau expect nak buat apa benda, nak tukar matrix saja. Tak nak fikir luar kotak sikit. Padahal benda tu susah pun. I buat benda tu sendiri semua. Semua programming code tu majoriti saya buat sendiri dengan saya busy semua kan. So you all tukar sikit-sikit, switch sikit-sikit pun takkanlah tak boleh kan. Tapi adalah yang bermasalah juga. Tapi saya harap final ni okey lah kot. Yang final ni rasa macam ada masalah kot. Saya bagi semua kot kan. Saya bagi semua. Apa Doktor? Chapter ke? Programming. Code. Cuma soalan dia tak semestinya macam kena kefahaman lagi lah. Maksudnya dia tak semestinya dia datang daripada daripada awal tu. Mungkin dia gabung-gabung. So you kena faham benda ni betul-betul. Kalau nak jawab soalan satu, dia ada dua soalan saja. Katalah nak jawab satu soalan macam saya cakap tu kan, similar matrix tu kan. Similar matrix tu yang you belajar kat chapter 6 tu, macam simple sikit je kan. Padahal dia ada gabungan daripada Gram-Smith, betul tak? Kan? Betul. So macam let's say macam you tak faham pun apa benda pasal Gram-Smith tu, macam mana you nak continue buat pasal similar matrix yang dalam chapter 6 tu. Tu maksud saya, dia kena ada gabungan kefahaman tu. So
kalau dalam programming code pun ada kemungkinan dia bukannya straightforward yang macam kalau lah programming untuk chapter 6 tu, dia bukannya terus start daripada programming tu, dia mungkin start daripada Grantsmith tu. Faham? Oh, faham doktor, faham. Doktor ada cakap dalam video. Okay. Itulah. So benda-benda macam tu kena alert. Dia bukannya straightforward seperti yang you harap. You kena faham benda tu sebelum you boleh buat. Okay? Okey doktor. Okay. Good. Zahira okay tak? Cuba doktor tunjuk ni. Tunjuk apa ni? Tak tahu doktor. Betul. Apa ni kan ni? Zahira? Zahira ada isu tak? Zahira tarikh final doktor dah tetapkan 18 hari bulan Zahira. 18 hari bulan 24 hours. Boleh ya? You set. Nanti saya letak dalam kalender untuk Jabatan Matematik. Sebab rasanya Puan Azwa ada minta dengan saya, nanti saya masuklah. Dia nak masukkan dalam kalender final. Cuma saya tak boleh nak set lagi hari tu sebab saya kena tanya you all dulu kan. Wan Akila, Wan Nur Akila. Wan Nur Akila. Tak ada doktor, tak ada masalah setakat ni. Macam mana tu? Mana boleh tak ada masalah langsung? Hello? Memang langsung tak ada masalah langsung? Tak dengar lah. Oh, tak apalah. Fatin Nazira? Fatin? Saya doktor. Okay, Fatin. Fatin, ada apa-apa nak share tak? Doktor, saya faham doktor kita tak boleh macam spoon feed kan macam doktor cakap tadi untuk macam coding. Tapi saya memang sebelum ni pun kalau ada subjek yang ada Sekejap coding. ada orang phone saya. Sekejap. Dr. Surya call. Ya. Hello? Ya? Kenapa? Ya. Letak atas pagar kat rumah kelas. Oh, thank you ya. Bye. Salam. Hello? Fatin? Hello? Ya doktor saya. Sorry ya, Dr. Surya call saya. Dia baru balik daripada Penang, ada bengkel. Okay. Apa dia? Apa doktor? Saya Dia kalau okay. buat coding doktor dia memang masalah sikit doktor. Saya Masalah sendiri kat mana? Masalah kat mana? kalau Sampai macam tahap mana? lagi dapat soalan tak dapat kalau lagi dapat soalan macam doktor kata tadi tak bukan straight to the point kan, macam kalau doktor bagi latihan kan ada yang basic gitulah. So lepas tu nanti bila nak olah balik coding tu saya memang tak mahir doktor, tu memang masalah saya daripada beberapa subjek yang sebelum ni juga. Dia macam kena faham dulu the whole things dulu before you boleh buat programming. Programming tu bagi saya sampingan saja. You janganlah takut dengan programming tu. Kalau you faham
flow dia macam let's say macam yang saya cakap tadi, ni macam soalan bocor ni ya. Macam saya cakap you nak kena cari namanya contohnya macam yang I cakap dengan Syazah tadi kan. Sebelum you kena cari similar matrix tu, saya start dengan awal dulu. Suruh cari basis eigen space dia, semua ni. So macam ada kena calculation kan, betul tak? Lepas tu orthonormal basis, guna Gram-Smith. Lepas orthogonal basis tu, dia pergi kepada matrix P tu. Dan daripada situ dia akan pergi kepada apa namanya similar matrix, betul tak? Ya, So, doktor. dia punya proses tu macam tu. And then lepas tu daripada similar matrix tu you boleh cari macam karakteristik matrix A to the power of yang sangat besar. Sebab you dah cari similar matrix. Similar matrix tu apa? Yang ni lah yang I cakap tadi, yang you akan dapat diagonal semua tu kan. So dia akan jadi A to the power of let's say berapa-berapa I suruh lah. Kan? Ada kena. And then mungkin I suruh you cari coding untuk carikan benda tu. So dia start daripada ni lah, dia punya flow tu dah ada. Faham tak? Tak ada masalah lah. And then sama juga dengan yang apa namanya yang satu lagi tu kan, yang spectral radius tu kan. Spectral radius tu power method kan. Yang power method, inverse power method tu. Tengoklah antara empat method tu lah. So keempat-empat method tu pun saya dah sediakan coding kan. Betul tak? Betul, doktor. So saya dah sediakan coding. Cuma dia kena hati-hati sebab since saya buat sendiri coding tu, awal-awal tu mula-mula kelas dia starting kelas tu ada isu berkenaan dengan yang negatif positif tu. So you kena tengok flow video tu elok-elok supaya you faham yang mana yang latest. Faham tak? Okey, faham doktor. Nanti saya tengok balik yang tu. Sebab kalau tak silap saya, yang akhir sekali yang saya buat wish statement tu. Yang tu yang betul. Sebab dia kalau tengok dalam tapak tu kan, dia punya video tu dia memang tak berturutan lah doktor, sebab memang kena jumpa yang ni dulu, kadang ada yang tertinggal tu, jadi macam ada yang tak dapat lah, ada video sebelum tu macam dia tak berturutan. Saya Tak, tengok balik maksud doktor. saya yang ada perkataan wish statement tu. Kan ada kan yang wish statement. Syazah, you ingat tak yang wish statement tu, Syazah? Saya tak ingat lah doktor. Apa dia doktor? Wish statement? Yang wish statement yang WHICH. Dalam coding tu saya letak wish statement supaya kita punya programming tu okey, sebab ada yang video pertama ke apa dia punya coding tu tak betul mula-mula starting tu. Rasanya ada. Kena cari balik. So that's why you kena tengok benda tu betul-betul, sebab video pertama mungkin salah, bila kita run tu salah, saya fikir lama masa tu. Saya minta depa buat senior you buat pun ada yang problem, and then saya tukar dia kepada yang masukkan yang wish statement tu. Yang wish statement tu yang betul. Okey So doktor, nanti sebab saya dia cuba balik. masalah yang negatif positif untuk M tu, yang MK tu. Tu isu dia. Kat situlah yang isu dia. Itu sajalah. Tapi apa pun kita tahulah, macam saya dah ulang balik banyak kali tu. Apa maksud spectral radius, you faham tak apa maksud dia? Spectral radius. Spectral radius adalah largest eigenvalue. Itu saja. Okay? So benda ni penting dalam chapter power method ni. Kita nak cari largest eigenvalue kan? Betul tak? Betul. Okey. Lepas tu
karakteristik method, karakteristik equation you ingat tak? Dalam linear algebra ada ajar. Ingat Kena tak? tengok balik. Tulis balik karakteristik method punya equation tu, dia akan dapat the whole set of the eigenvalues. Itu yang you kena tahu. Tapi soalan mungkin akan tanya apa kelebihan this power method berbanding dengan karakteristik equation. Soalan bocor lagi kan? Oh. Betul, doktor selalu suka bandingkan metod ni. Mana yang lebih baik dengan metod ni? Apa Sebab beza itu dia yang kata. sebab kita belajar numerical. Dalam numerical sentiasa ada perbandingan. Dia bukannya Okey. kita belajar tu saja-saja. Kita kena belajar Okey. tahu metod mana yang lagi bagus. Sebab macam Jacobi dengan Gauss-Seidel. Gauss-Seidel tu lagi baru kan daripada Jacobi. You tengok pun dia dah improvise equation kan? Nampak tak dia improvise? Dia punya equation pun shape dia tu kan? Faham tak maksud saya? Saya faham doktor. Sama juga dengan Liebenberg-Marquardt. Liebenberg-Marquardt dengan satu lagi method tu. Gauss-Newton ke doktor? Gauss-Newton tu you nampak kan? Liebenberg-Marquardt kan nampak macam dia improvise kan? Daripada so dia bila Gauss-Newton Liebenberg-Marquardt ni of course dari segi ni lagi cepat ke lagi bagus ke mesti ada sebab. Sebab tu saya suka membandingkan sebab dalam numerical kita sentiasa improve. Sama juga kalau you buat PhD dalam matematik, you buat metod baru. You tak bukannya create satu metod yang dulu punya. You tak buat Gauss-Newton punya method. You kena improve lagi. Faham tak? Baru boleh dapat dia punya novelty tu. You tak boleh buat satu metod yang lagi teruk daripada yang orang dah buat. Macam tu. Faham? Dia sentiasa dalam numerical macam tu. Saya kan dalam numerical juga kan, PhD saya. So sentiasa kita buat perbandingan. Dia akan sentiasa ada macam table and then bandingkan. Mana bagi error yang lagi bagus dari segi convergence paling laju, macam tu. Dan yang untuk final ni tak adalah yang bahagian convergence semua tu ada. Tak ada isu. Tak ada perbandingan tu lah. Tapi yang test hari tu ada kan? Tu pun saya accept banyak je. Saya malas nak fikir banyak. Accept je semua. Saya tengok dalam tu ialah yang guna tiga digit kan? Perpuluhan ke apa, saya tak ingat dah soalan. Tapi saya terima je lah, banyak saya terima. Cuma saya nak tengok dari segi perbandingan yang ada soalan yang C ke apa. Saya nak suruh justify kan, yang mana satu lagi converge tu. Tapi tu pun ada yang tak buat. Dalam test saya tu, dia just display dalam table and then dia tak buat apa perbandingan. Yang mana lagi laju, yang mana lagi converge lagi laju ke. Ada yang kata diverge lagi. Padahal dua-dua converge kan. Jacobi dengan Gauss-Seidel kan. Tapi ada yang tulis diverge. Okay? Boleh so tu sajalah kita punya ni persediaan untuk final kita. So tak ada apa sangat So saya tak boleh nak bagi hint lebih-lebih lah yang 4 method tu yang power method tu you tengoklah either one of the method lah. Boleh Mungkin inverse power method, mungkin power method kan. Boleh Boleh doktor, boleh. Boleh doktor. Okay. So kalau ada masalah just message saja. Saya expect you depends on video tu ulang banyak kali sebab sepatutnya tak ada problem. And then Nurul Fatihah ada. Saidatina Azam, nama you memang Saidatina. Doktor. Saidatina Azam. Saidatina ada kat line selu tu. Oh ada. Shane Utek. So far tak ada apa-apa doktor. Okey, semua okey. Ya. Okey, lagi siapa lagi? Eza. Eza.
Eza Azwani. Saya doktor. Eza, apa cerita ni? Persediaan you macam mana? Doktor kata tadi kan doktor ulang kan. Jadi dah kena take note. Jadi kena apa panggil. Mungkin yang tu keluar sebab doktor asyik sebut dia tadi soalan bocor kan. Tak payah mungkin lah, memang akan keluar lah. Kena take note lah apa yang saya cakap tadi. Saya tak tahulah kenapa tapi rasa macam banyak lah best ni. Lah best you all tapi ni cohort ni. I mean pelajar saya ni lah yang sekarang berbanding dengan senior saya. Berbanding dengan senior you all. Senior you all tu macam minat programming sikit. Yang you all punya best ni kurang minat programming lah. Kenapa jadi macam tu? Adakah sebab you all di-train dengan programming disebabkan oleh PKP? Kan juga kan? C++ semua tu, betul tak? You all face C++ face to face ke? Online doktor. Masalah dia. Kalau bila online ni, dia rasa takut kod ke? I don't know, but previous students rasa macam mereka suka programming. Saya rasa itulah beza sikit lah. So, tapi apa pun tak apa, tak ada masalah. Benda ni just kena banyak latihan. Dan satu lagi kena enjoy lah buat dengan kawan semua. Walaupun dalam keadaan online macam ni, but then you still boleh enjoy juga sebenarnya dengan buat programming ni. You discuss dengan kawan-kawan kan, elok je. Pun tak susah pun subjek ni. Honestly tak susah. Kan? Azwani betul tak? Agree tak apa yang saya cakap? Tak ada. Azwani tak ada. Afiq Zafar? Ya doktor. Okey Afiq. Cerita. Apa? Saya Apa sangkut cerita? sikit. Apa doktor? Apa cerita? Apa cerita you? Setakat ni okey lagi doktor. Boleh follow lagi. Programming pun okey. Ada Programming tu kalau ni dia kena selalu buat lah. Try and error lah programming tu. betul. Dia rasanya memang sebab you all online. Jadi bila datang masalah tu you all jadi takut. Padahalnya sepatutnya bila datang masalah you rasa macam nak buat lagi. Faham tak? Tapi Ya bila betul. sebab kawan pun tak ada nak tanya-tanya dia jadi macam down terus takut semua. Itu isu dia. Macam saya perasan yang senior-senior you mungkin sebab dia dah biasa dengan C++, Scilab semua kan. So bila masuk kelas saya ni rasa macam tak adalah macam ada isu sangat. Pasal Gulf Sidol hari tu kan nak kena switch sikit pun ada yang tak boleh nak jawab. Padahalnya benda tu daripada Jacobi saja. Just tukar dia punya equation tu saja kan. Okay tapi tak apa. Ada peluang lagi. Banyak-banyak je peluang. You all punya assignment semua Alhamdulillah tak ada problem. Alhamdulillah semua elok lah. Majority elok. Dan saya dah masukkan dalam saya punya YouTube lah. Nanti boleh tengok lah. Very good effort in terms of buat video lah. Saya rasa itu sajalah. So kita kat WhatsApp lah kot next time. Yang lain-lain tu kalau ada problem boleh tanya. Boleh? Boleh doktor. Okay, good. So good luck semua. Ni lah buat elok-elok. Make sure baca betul-betul soalan tu and then jangan takut sangat lah. Jangan takut sangat. Tengok yang saya note tadi lah. Tu dah macam orang kata soalan bocor jugalah tapi soalan bocor tu pun just nampak macam bocor but then you kena teliti benda tu kan. Tak semestinya dah bocor you boleh jawab 100% no. Actually selagi you tak faham benda tu, soalan bocor macam mana pun still tak boleh jawab. Betul tak? Betul tak Syazah? Betul doktor.
So nak tak nak kena baca jugalah. Okay, so tu saja daripada saya. So good luck semua. So saya end terus lah. Saya end semua. Thank Terima kasih you. doktor. Terima kasih doktor. Okay. Doktor. Okay.